perbincangan ini. Okey, baik. Bagaimana untuk menjawab soalan-soalan daripada bahagian C ini? Okey. Baik, bahagian C, untuk pengetahuan kamu, bahagian C kebiasaannya membawa kepada 20 markah. Iaitu sebagai contoh, kalau kamu lihat bahagian A ni ada 6 markah, bahagian B ini ada 10 markah dan juga bahagian C ini ada 4 markah. Jadi kita kena tahu bahawa untuk menjawab soalan-soalan bahagian C ini, antara yang paling penting yang akan diambil kira sebagai markah iaitu mesti ada fakta, kemudian ada huraian, kemudian ada contoh dan juga ada inference. Ada inference. Dan di sini saja, kalau kamu lihat, dia boleh, setiap satu ini akan membawa kepada satu markah. Satu markah. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kamu buat lengkap, untuk soalan C, biasanya dia bergantung ke total 20. Total adalah 20 markah. Sebagai contoh macam cikgu tengok tunjukkan tadi. Bahagian C biasanya 20 markah. Contohnya kalau kamu tengok soalan yang pertama ni bahagian A ini adalah 6 markah. Kemudian soalan yang B adalah 10 markah. Kemudian yang C adalah 4 markah. Jadi kalau kamu campurkan 10 campur 6 campur 4 jadi 20. 20 markah setiap satu soalan. Begitu juga kalau katakan bahagian untuk soalan lain, contohnya yang macam ni kan. Soalan bab 2, 8 markah. Kemudian seterusnya, 8 markah. 8 dah 16. Kemudian soalan C iaitu 4 markah. So 20 juga. 8 campur 8 campur 4, 20 markah. Begitu juga soalan yang ketiga ni, soalan daripada bab 3. Iaitu soalan yang pertama yang A itu 4 markah. Kemudian soalan yang B itu adalah 8 markah. 8 campur 4, 12. Dan satu lagi soalan iaitu 8 markah. Jadi 8 campur 8 campur 4, 20 markah. So memang macam tu. Setiap satu soalan adalah 20 markah. Dan kamu diminta untuk memilih 2 soalan sahaja. 2 soalan saja untuk memenuhi 40 markah. Kebiasaannya lah. Jadi itu cara dia. Dan cikgu telah jelaskan bahawa untuk menjawab perlunya ada fakta, huraian, contoh, inference. So ada pelajar akan tanya, cikgu, perlu ke, wajib ke keempat-empat ini ada? Tak wajib. Kalau katakan kamu tak ingat contoh, tak ingat huraian, kamu boleh je, cara lain iaitu fakta dan juga huraian sahaja. Pun boleh juga. Ataupun juga kamu boleh buat fakta, kemudian disusuli dengan huraian, ataupun huraian 1, dan satu lagi huraian 2. Huraian 2 pun boleh juga. Yang ini akan memberi kamu sebanyak 3 markah. Ini 1, 2, 3 markah. Fakta dan huraian 2 sahaja. Yang ini 3 markah. Yang ini 4. Dia macam tu. Jadi mana-mana pun boleh. Kalau katakan kamu kata, cikgu saya tak pandai lah nak hurai apa semua kan. Saya bagi fakta je boleh? Boleh? Boleh, maknanya fakta saja. Fakta 1, kemudian disusuli fakta 2, kemudian disusuli fakta 3 pun boleh, fakta 4 pun boleh. Boleh. Dapat markah, still dapat markah. Tetapi tak cantik lah. Dia tak cantik. Fakta 1, 2, 3, 4 ni kalau kamu bagi fakta saja dia tak cantik. Jadi sebaik-baiknya, paling ringkas pun kamu seeloknya bagi yang ini. Fakta huraian. Tapi kalau kamu ada fakta huraian 1, huraian 2 pun boleh juga. Kalau kamu memang mahir dalam sejarah, kamu boleh buat fakta, huraian, contoh, inference pun boleh juga. Mana-mana ikut kesesuaian. Boleh faham? So mana-mana ikut kesesuaian.
Jadi tak terikat kepada mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh, mesti inference, tak. Dia tak serigid macam BM lah. BM mesti ada apa? Pendahuluan, kemudian isi, kemudian juga huraian 1, huraian 2, kemudian contoh, kemudian peribahasa, kemudian juga kan inference dan sebagainya kan. Dalam sejarah tak. Sejarah tak penting semua tu. Yang penting kamu mesti beri fakta, huraian, itu dah cukup dah, fakta, huraian. Kalau boleh bagi fakta, huraian, contoh, lagi bagus. Kalau beri fakta, huraian, contoh, inference, lagi bagus. Itu je. Mana-mana pun akan dapat markah. Tapi dia bergantung kepada strategi lah. Contohnya, kalau katakan strategi kamu, kalau kamu lihat soalan nombor 1A ni. Okay. So, kalau kita lihat di sini, 1A ni diambil daripada bab 1. Okay. Kita tengok perkembangan di barat pada abad ke-19 dan ke-20 telah membawa kesan kepada kawasan alam Melayu. Terangkan faktor-faktor kuasa barat datang ke negara kita pada abad ke-19 dan abad ke-20. Okey, 6 markah. Okey, 6 markah ni banyak cikgu. Kamu kata banyak kan, tapi sebenarnya tak banyak pun. Kalau kita ambil step yang fakta dan huraian sahaja, so kamu hanya memerlukan 3 fakta dan juga 3 huraian. 3 fakta dan 3 huraian telah pun mencukupi. Telah pun mencukupi. Okey. Baik. Bila kamu dah tengok, okey, faktor-faktor dan 6 markah kat situ. So kamu kena bagi 3 fakta. Baik. Cuba kita sketch. Okey, bila kamu dapat soalan ni, kamu sketch dulu sebab kadang-kadang takut lupa. Okey, takut lupa. Kamu sketch dekat kertas kertas peperiksaan kamu nanti. Okey, apakah faktanya? Cari fakta dulu. Cari fakta dulu. So, apakah fakta dia? Fakta dia yang pertama. Okey, apakah faktor-faktor kuasa barat datang ke negara kita? Okey, pertama kerana apa? Siapa boleh beritahu? Perkembangan industri mengetin. Bagus. Okey. Okey, perkembangan industri mengetin. Mengetin makanan. Okay, kemakmuran dan kestabilan itu secara besarnya. So beri spesifik. Berikan spesifik. Okey, bagus. Yang kedua, kita tahu bahawa penciptaan kapal wap. Bagus. Okey, penciptaan kapal wap. Okey, kapal wap. Dan satu lagi iaitu kesuburan tanah. Okey, kekayaan hasil bumi. So kita boleh ambil kekayaan hasil bumi. Okey. So cukup kat situ. Katakanlah kita ambil yang ketiga-tiga ini. Cukuplah untuk fakta dan huraian. So daripada situ, kalau kamu ada masa lagi, kamu boleh buatkan dia punya sketch ataupun kita punya rancangan untuk huraian. Perkembangan industri mengetin. So kita tahu bahawa ini berkait rapat dengan apa? Okey, industri mengetin makanan yang banyak berlaku di Eropah, betul tak? Okey, kerana apa? Kerana berlakunya revolusi perindustrian. Jadi perkembangan revolusi perindustrian. Kamu buat huraiannya kat situ. Okey. Itu dah kira huraian. Okey, penciptaan kapal wap. Apa yang berlaku bila penciptaan kapal wap? Okey, bermakna apa? Okey, kita tahu bahawa semakin mudah huraian dia, semakin mudah untuk datang ke Asia Tenggara. Untuk datang ke Asia Tenggara. Penciptaan kapal wap ini semakin mudah untuk datang ke Asia Tenggara kerana apa? Kapal wap ini laju. Laju dan membawa muatan, boleh membawa lebih muatan. Lebih banyak barang lah. Itu huraian. Dan kekayaan hasil bumi. Paling senang kekayaan hasil bumi. Apakah huraian dia? Siapa bagi tahu? Okey, kekayaan hasil bumi contohnya apa? Iaitu getah dan biji timah. Okey. So kita dah dapat dia punya Perak tak? Ya, di negeri Perak, betul. Di negeri Perak. Okey, cikgu, fakta dengan huraian dalam satu ayat ke? Boleh. Dalam satu ayat pun boleh.
Nak diasingkan pun boleh. Okey, nak diasingkan pun boleh juga. Okey, perak tu sebenarnya adalah kita kata sebagai silver, memang ada. Memang ada, tetapi keutamaan mereka datang ke sini adalah untuk mengambil biji timah dan getah. Keutamaan mereka. Okey. Ya, betul. Baik. So, bila kamu dah sketch macam ni, okey, tak apa. Okey, saya nak tinggalkanlah, saya nak pergi kepada soalan B. Saya nak sketch soalan B pula. Tak apa, nanti kita nak buat jawapan. So, kita tinggalkan dulu. So, at least kamu dah buat sketch itu, kamu tak lupa. Okey, kamu tak lupa. So, biar kat situ. Nak bina ayat tak apa kemudian. So, saya nak tengok jawapan soalan lain pula lah. Nak sketch bagi soalan lain. Okey, jom kita tengok. Okey, British telah menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Buktikan pernyataan tersebut. Okey, kalau katakan soalan dia, pelbagai strategi. Kita tahu bahawa British memang paling banyak guna strategi lah. Okey, untuk menguasai negara kita. So, buktikan pernyataan tersebut. Maknanya kamu kena berikan apa? Berikan contoh. Kena berikan contoh strategi yang digunakan. So kamu take note, buktikan pernyataan tu maksudnya adalah contoh. Okay, contoh kat sini. So, baik. Kamu ingat tak strategi-strategi yang telah digunakan oleh British? Banyak kan? So, macam mana nak berapa banyak letak cikgu? Dia bagi 10 markah. Bermakna kamu boleh buat strategi kamu 5 fakta. Okay, 5 fakta dan juga 5 huraian. 5 fakta, 5 huraian. Itu very simple lah. Very simple. 5 fakta dan 5 huraian. Cukup untuk 10 markah. Uish, 5 fakta cikgu ya. 5 fakta. 5 fakta tu macam mana cikgu? Kan ada pelbagai strategi kan? Bagilah 5 strategi. 5 strategi. Contohnya strategi apa? Mudah je. Okey, antaranya tipu muslihat. Itu satu. Okey. Lepas tu manipulasi. Okey, kemudian apa lagi? Ugutan. Ya, betul. Ugutan. Okey, apa lagi? Satu lagi iaitu perjanjian. Yang kita ingat je. Yang tak ingat janganlah kita paksa kita ingat. Okey. Tipu muslihat, manipulasi, ugutan, perjanjian. Ya, pajakan ataupun juga kita ambil serangan fizikal. Serangan fizikal. Cukup 5. Okey, itu dia punya fakta cikgu. Ya, fakta. Huraian dia, kita bagi contoh. Tipu muslihat. Contoh siapa buat? Kita ambil nama Francis Light. Cukup. Bila kita tahu tulis Francis Light kan? Okey, kita tahu kat mana. Kisah dia kat mana? Kat Pulau Pinang. Kan? SHTI yang telah membuat tipu muslihat dengan Sultan Kedah, Sultan Abdullah. Okey, itu kita dah ingat dah. Okey, Francis Light. Manipulasi siapa? Manipulasi yang siapa? Dengan siapa yang British menggunakan manipulasi? Iaitu Stamford Raffles. Ya. Baik. Okey, manipulasi ialah mengambil kesempatan. Okey, atas peluang yang ada ya, mengambil kesempatan secara bijaksana. Itu manipulasi. So, kita ingat, Stamford Raffles. Yes, Stamford Raffles dia ambil kaedah manipulasi. Stamford Raffles. Bila kita tulis Stamford Raffles, kisah Johor tu. Iaitu tentang perebutan kuasa. Antara Tengku Abdul Rahman dengan Tengku Hussein. So kamu boleh mentionkan yang itu. Baik, ugutan pula. Ugutan yang mana? Ugutan James Brooke. Yes, James Brooke. Kamu ambil dia punya ni je. James Brooke tu apa dia buat? Iaitu dia buat ugutan terhadap Pangeran Raja Buddha Hashim. Kan? Supaya menyerahkan kucing. Itu. Okey, aku dah ingat dah. Kemudian terus kepada perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Perjanjian dengan kita tahu perjanjian apa? Perjanjian kita ambil perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor antara Raja Abdullah dengan Andrew Clark, Sir Andrew Clark. Perjanjian Pangkor, Sir Andrew Clark. Yang meletakkan residen British di negeri Perak. Okey, cukup. Dan serangan fizikal.
Serangan fizikal yang mana? Banyak serangan fizikal banyak. Kamu boleh bagi salah satu. Serangan fizikal yang mana? Iaitu berkaitan dengan kita kata Dol Said. Iaitu serangan British terhadap Nanning. Dol Said di Nanning. Okey, cukup. Nampak tak? Di sini kamu bagi fakta, huraian fakta, huraian fakta, huraian cukup 10 markah. Macam. Okey. Dan kamu nak pergi kepada C tak? Nak pergi kepada C ke ataupun nak mulakan menjawab? Kita dah ada A dengan dah ada B. Kita nak pergi C dulu ke? Nak pergi C dulu ke nak terus menjawab? Cikgu tanya dulu. Terus ke C. Okey, kita terus ke C. Okey. Baik, kita terus ke C dulu ya. Baik, terus ke C. Sebagai seorang pemimpin negara. Ini biasanya soalan C adalah soalan kebat. Soalan kebat ni kena fikir tau. Iaitu kalau kita lihat sebagai seorang pemimpin negara, apakah langkah-langkah yang dapat anda lakukan bagi menghadapi strategi British untuk menguasai negara kita? So, 4 markah. Baik, bila kamu nak jawab soalan kebat ini, kamu kena letakkan diri kamu seperti soalan tu, kehendak soalan. Kalau anda sebagai seorang pemimpin negara, maknanya kalau anda Perdana Menteri, kalau anda adalah Sultan, apa yang kamu nak buat? Okay, apa yang kamu nak buat? Okay, so itu cara dia. Jadi 4 markah kat situ. So macam-macam kamu boleh bagi. Antaranya iaitu apa? So kamu akan, okay, Wusko dah bagi, iaitu tidak membuat sebarang sebarang perjanjian dengan British. Okay, bagus. Tak mahu buat sebarang perjanjian dengan British. Kemudian yang kedua, okay, bagus juga ada jawab, iaitu yang kedua, menggubal undang-undang. Okay, undang-undang untuk apa? Untuk menghalang campur tangan British kan? Okay, menggubal undang-undang untuk menghalang campur tangan British. Yes. Menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Okey, so katakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Okey, dengan negara lain. Okey. So ada yang tanya, cikgu, berapa banyak nak bagi ni? Kan 4 markah kat situ. So kita bagilah 4 fakta dan 4 huraian. Ataupun 3 fakta, 1 huraian. Macam mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Yang penting mesti 4. Mesti 4. Untuk mendapat markah penuh. Okey. So kita dah dapat dah. Okey, cara ni. Okey, kita dah buat. Okey, dah sketch. Barulah kita pergi kepada soalan A balik dan kita mulakan menjawab. Dan kali ni kita tak susah. Sebab apa? Kita dah sketch awal-awal. Tu, jadi kita tak bimbang, kita lupa. Tahu? Jadi kita just okey, aku nak mulakan buat ayat lah. Nampak tak? Ini strategi pelajar-pelajar yang pintar. Dia sketch dulu. Conteng-conteng je. Yang tulisan bawah tu conteng-conteng je. Short form je. Short form conteng-conteng supaya dia tak lupa fakta dan huraian. Kemudian baru mulakan menjawab. Okey. Baik. So baru kita mulakan ayat. Jom kita mulakan ayat. Okey, kalau nak ayat jawapan, kita akan mulakan dengan mengambil ayat soalan. Ayat soalan penting So kita ambil daripada faktor kuasa, faktor kedatangan. Kita boleh ubah faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Ke negara kita adalah kita boleh ambil poin yang pertama, iaitu adalah perkembangan industri mengetin. Industri mengetin makanan di Eropah. Jadi hal ini menyebabkan bukan ke Amerika, industri mengetin makanan di Eropah memang ada juga. Ada juga. Dan kalau kita nak ambil kerana berlakunya revolusi perindustrian, kita boleh sambung lagi, iaitu
Okey, hal ini adalah berikutan revolusi perindustrian yang berlaku perindustrian yang menyebabkan permintaan bahan mentah meningkat. So boleh juga untuk kamu tambahkan. So di sini berapa ni cikgu? Ayat pertama 1 markah perkembangan industri mengerti makanan. Yang kedua, revolusi perindustrian menyebabkan permintaan bahan mentah meningkat. 2 markah. 2 markah dah. Kemudian kita akan sambung. Selain itu, kita akan sambung. Kalau cikgu akan jarakkan sikit. Selain itu, kita guna penada wacana. Penciptaan kapal wap. Penciptaan kapal wap juga jangan berhenti kat penciptaan kapal wap. Selalu pelajar kalau cikgu tengok dia menjawab kan, selain itu penciptaan kapal wap. Seterusnya kekayaan nasi bumi. Jangan buat macam tu. Kamu buatlah ayat yang penuh. Selain itu penciptaan kapal wap juga menjadi faktor kedatangan. Macam tu. Barulah proper. Kedatangan kuasa barat. Jadi kamu boleh tulis iaitu kapal wap yang laju. Laju dan boleh membawa lebih muatan. Menjadikan perjalanan ke Asia Tenggara lebih mudah dan cepat. Baik. So itu dah kita menjawab soalan yang pertama. Itu baru dapat 4 markah. Itu baru dapat 4 markah. So kita dah ambil kedua-dua fakta tadi dan kamu sambung dengan fakta yang ketiga. Gunakan penanda wacana akhir sekali. Akhir sekali kekayaan hasil bumi. Hasil bumi tanah Melayu. Juga menjadi faktor. Menjadi faktor kedatangan. Kuasa barat. Kuasa barat. Kemudian kita boleh sambung. Permintaan tinggi terhadap terhadap getah. Dan bukan permintaan tinggi. Kita kata apa? Kuantiti getah dan kuantiti ke? Kita nak buat apa untuk getah dan biji timah? Macam mana? Cuba bagi ayat. Akhir sekali kekayaan nasi bumi tanah Melayu juga menjadi faktor kedatangan kuasa barat. Takkan nak kata bilangan getah dan biji timah? Macam tak sesuai je bilangan. Cuba berikan idea. Berikan idea. Pengeluaran, cikgu suka skor bijak kau ni. Pengeluaran biji timah dan getah yang banyak di tanah Melayu. Banyak di tanah Melayu menjadi punca kedatangan kuasa barat ini. Kuasa barat ini. Cukup. Tak, sudah. Baik. So, kita dah jawab bahagian ini. Iaitu kalau kita lihat ada nampak tak cikgu seolah-olah buat perenggan. Nampak tak cikgu seolah-olah buat perenggan. Sebenarnya buat perenggan ini bukan wajib. Tetapi perenggan ini bertujuan untuk apa? Memudahkan cikgu-cikgu kamu untuk menanda. So bila dia tengok dia tanda dia tengok 1, 2, oh ini 3, 4 kapal wap yang laju. 4. Akhir sekali 5. Pengeluaran biji timah 6. 6 markah. Simple je. Nampak tak? Ini kita guna teknik fakta huraian. 6 markah. Boleh
Boleh? So cikgu harap kamu guna teknik ni dia simple tetapi boleh memberi markah penuh. Kita tak nak something like bombastic lah, ayat lah macam BM kan, sayu gia maka tak payah. Okay, ini bukan BM. Okay, yang penting kita nak full mark, itu je, nak full mark. Okay, baik. Siapa yang nak salin, salin lah. Yang nak salin, salin jawapan, boleh, tak ada masalah. Okay, baik. Soalan yang B. Sementara kamu salin tu, kita pergi soalan B. British. Okey, telah menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Okey, kita akan mulakan dengan ayatnya. Okey. Kita akan mulakan dengan ayat iaitu British. Okey, telah menggunakan pelbagai strategi. Okey, untuk menguasai negara kita. Okey, negara kita. Okey, antara strategi itu, antara strategi tersebut, strategi itu adalah tipu muslihat. Kita ambil yang pertama. Contohnya, kita boleh kata, contohnya Francis Light. Kita ambil terus. Francis Light telah menggunakan tipu muslihat. Muslihat bagi mendapatkan Pulau Pinang dari Sultan Kedah. Cukuplah. Situ berapa tu? 2 markah dah. 2 markah dah baik. Selain itu, so kita kata strategi. Baik, kemudian kita guna penanda wacana. Selain itu, British menggunakan kaedah manipulasi. Untuk menguasai negara kita. Dan kaedah ini, so kita boleh olah ayat ni. Kaedah ini digunakan oleh Stamford Raffles. Stamford Raffles bagi memperoleh Singapura bagi dijadikan pelabuhan bebas. Bebas. Titik. So di sini pun dah ada 4 markah. 4 markah. Baik. 4 markah. Untuk ugutan perjanjian dan serangan fizikal. Kita ada lebih kurang 27 orang. Baik, cikgu nak kamu try buat. Dalam grup chat tu, Zoom chat tu, cikgu nak buat untuk kamu, cikgu minta kamu buat yang 3 ni. Ugutan James Brooke, perjanjian, kemudian perjanjian Pangkor dan serangan fizikal Dor Said Nanning. Cuba buat. Kemudian direct message kepada cikgu. Cikgu nak tengok. Kamu faham ke tak faham kaedah menggunakan strategi ni? Untuk menjawab soalan macam ni. Cuba buat. Kalau semua cikgu buat, payah juga. Cuba kamu buat. Nak tengok macam mana kamu boleh menjawab ke tidak. Boleh? Cuba. Cikgu tunggu. Sambung je daripada ugutan James Brooke, sambung untuk ugutan James Brooke, perjanjian Bangkok dan serangan fizikal dosa itu. Nak sambung ke nak start dari British telah menggunakan pelbagai tak. Kamu boleh mulakan dengan penanda wacana. Seterusnya
Kemudian gunakan penanda wacana. Okey, untuk menyambung fakta yang ketiga ugutan tu. Dengan James Brooke. Cuba buat. Nak tengok macam mana cara kamu buat. Okey, yang tak reti buat pun buat kalau boleh cikgu nak 27 orang ni buat. Sebab tak apa, kalau salah itu normal. Kita proses belajar. Kalau salah kita betulkan, kita bagi sama-sama. In the end kamu juga yang dapat. In the end kamu juga yang dapat. So jangan malu. Tu buat soalan tu. Tu soalan tu cikgu dah buat dah. Okey, untuk fakta pertama dengan fakta kedua. Okey, Amjad kamu sambung untuk fakta ketiga, 4 dan 5, urutan, perjanjian dan serangan fizikal. Okey, sambung buat tu. Okey, boleh? Okey, 27 orang try buat jangan malu, jangan segan. Salah tak apa, normal. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Cikgu dah tunjukkan dah cara macam nak buat. Okey. Kita lihat ada yang dah buat. Okey, iaitu siapa ni? Okey, Farisha. Bagus Farisha. British menggunakan strategi ugutan untuk menguasai negara Malaysia. Contohnya. Kadang ugutan. Okey. British menggunakan kadang perjanjian untuk kita misalnya perjanjian Pangkor dan sekali untuk menguasai sangat-sangat yang menyebabkan dosa. Okey. Farisha. Boleh. Cuma ada beberapa term yang kena tukar. Contohnya, British menggunakan strategi ugutan untuk menguasai tanah Melayu. Bukan Malaysia Bukan Malaysia, tanah Melayu. Waktu tu belum ada Malaysia lagi. Belum. Okey. Jadi gunakan perkataan tanah Melayu, bukan Malaysia okey, baik, bagus. Another 6 markah daripada Falisha Zahra. Abdul Rahman. Strategi serangan dia berperan dengan dosa dalam peranan. Okey. Tersilap. Okey, tapi bagus tu Falisha Zahra. Bagus. Okey, bagus juga tu. Misalnya ada penggunaan contohnya. Okey, boleh. Boleh. Okey. Cuma kalau kamu beri contoh tu biar panjang sikit lah. Contohnya macam misalnya perjanjian Pangkor yang melibatkan Sultan Abdullah dengan British. Kalau tak tahu sangat Sultan Abdullah dengan British. Macam tu. Bagi dia nampak lebih jelas lah. Lebih jelas. Okey, yang lain mana? Okey, baru 2 orang. Yang lain-lain tak apa, tengah jawab lagi Okey, tak apa. Tengah bina ayat. Silakan. Ya. Okey, baik.
Ammar Faiz, selain itu kaedah ugutan juga telah pakai oleh British, kaedah ini digunakan oleh James Brooke. Sebenarnya kaedah perjanjian yang telah digunakan pakai oleh British. Okey, salah satu perjanjiannya adalah perjanjian Bangkok oleh British kepada Dur Said. Okey. Okey. Baik. Okey. Mungkin kerana contoh yang cikgu bagi terlalu pendek, mungkin kamu pun tak ingat Okey. Okey, James, okey. Jangan kalau boleh ini permintaan cikgu lah kalau boleh bila beri contoh tu jangan guna James Brooke. Jangan guna contohnya perjanjian Bangkok. Kamu explain sikit. Contohnya macam ugutan kan. Contohnya James Brooke menggunakan kaedah ugutan ini digunakan oleh James Brooke untuk mendapatkan kucing. Kucing daripada siapa? Daripada Pangeran Raja Muda Hashim. Kena explain macam tu. Kemudian kalau perjanjian Pangkor adalah di antara Sultan Abdullah dengan Sir Andrew Clark ataupun dengan British. Kemudian serangan fizikal. Serangan fizikal adalah serangan yang telah dilakukan oleh British terhadap Dur Said di Nanning. Terhadap Dur Said di Nanning. So dia macam tu. So kena ada explain sikit. So jangan biarkan terhenti pada contohnya James Brooke. Contohnya perjanjian Pangkor. Contohnya Dur Said. Jangan macam tu. Bagi dia panjang sikit. Bagilah nampak nice lah dia punya contoh tu kan. Okey. Baik. Okey, macam kalau kita lihat di sini macam WUSCOR. WUSCOR strategi ugutan misalnya James Brooke Raja Muda Hashim. Bagus. Strategi perjanjian juga kan. Contohnya dia bangku dia. Ya, menamatkan persisian di Perak. Bagus. Sekali serangan fizikal ke atas siapa yang menentang British. Contohnya peranan yang berlaku di antara British dengan Dur Said di mana pusat pertarungan. Bagus. Full mark untuk WUSCOR. Amira. Sebenarnya British juga menggunakan kaedah. Supaya Sultan Brunei mengiktiraf. Bagus Amira. Di samping itu British menggunakan kaedah perjanjian untuk menguasai negara kita. Contohnya. Bagus. Dan akhir sekali British juga menggunakan kaedah serangan fizikal untuk menguasai negara kita. Dur Said di Nanning untuk menentang British. Bagus. Tentang saja ke cikgu tadi. Tak. Bagus. Kepada Amira Roslan, kemudian kepada WUSCOR dan juga kepada Ammar Faiz. Bagus. Berani untuk menjawab. Berani untuk menjawab. Jadi di situ kamu dapat markah. Yang lain-lain, mungkin yang lain-lain tengah buat ke ataupun yang lain penat nak jawab. Penat nak jawab Tak larat. Tak larat nak jawab. Yang lain-lain penat hari ni banyak kelas ke? Hari ni banyak kelas seperti biasalah, hari Sabtu banyak kelas jawapan okey ke? Okey tapi tak cukup kan? Kamu baru buat satu, tentang ugutan dengan James Brooke, belum buat lagi perjanjian Pangkor dan serangan fizikal. Baik, yang lain-lain penat Lufia, dia antara pelajar yang banyak kelas pada hari Sabtu ni. Lufia, Adlina, Adriana, penat ke? Alif. Siap. Amira Syarafana, Ayu. Ayu lama tak menjawab. Husna Fazil. Kita lihat. Lutfia. Lutfia. Ini bukan kaedah ugutan untuk negara kita contohnya. Betul. Bagus. Yang pertama, di samping itu British juga menggunakan kaedah perjanjian untuk menguasai negara kita. Contohnya hujan bangku yang melibatkan. Bagus. Air sekali British menggunakan. Contohnya Dur Said di Nanning diserang oleh British. Bagus. So full mark untuk Lufia. Bagus Lufia. Yeah. Yang lain, siapa kat sini lagi yang tak tahu nak menjawab soalan esei? Siapa lagi yang tak tahu? Kalau tak tahu boleh raise hand. Kalau tak tahu boleh raise hand. Tak tahu cara nak menjawab. Imran Yusof. Kaedah ugutan untuk menguasai negara kita. James mendesak Sultan Brunei dan menuntut diiktiraf sebagai Raja Sarawak. Bagus. Cuma di situ baru 2 markah. Imran Yusof baru 2 markah. Siapa lagi yang cikgu bagi inilah
bagi peluang yang lain sikit, soalan yang lain sikit. Siapa di sini yang dah tahu cara menjawab, tapi cikgu, saya malas nak jawab? Raise hand. Siapa yang dah tahu cara nak menjawab, tapi rasa macam cikgu saya malas nak jawab, penatlah hari ni. Sila raise hand nak tengok. Ada tak? Oh, Ibrahim Yusof. Lagi. Siapa lagi? Tapi lupa fakta. I see. Okey, baik. Okey, Ayu. Okey, Abdul Rahman. Okey, bagus. Ayu, okey, menguasai negara kita. Okey, menggugur Raja Muda Hashim, bagus. Menggunakan strategi perjanjian, James Brooke dengan Raja Muda Hashim. Okey, okey, seperti Dor Said yang Selananding. Okey, bagus Ayu. Okey, full mark kat situ. Mia, kan strategi ugutan, contohnya Sultan Brunei didesak oleh James Brooke. Okey, supaya diiktiraf sebagai Raja Sarawak. Serangan fizikal juga digunakan oleh British. Okey, bagus tu. Cuma Mia, kamu tak buat yang perjanjian dan juga contoh bagi kaedah serangan fizikal. So situ hilang 2 markah tu. Saya tahu tapi tak ada idea. Okey. Baik. Sebab itu cikgu dah bagi kata kunci. Tipu muslihat, Francis Light. Manipulasi, Stanford Raffles. Ugutan, James Brooke. Baik. So seorang yang memahami sejarah, bila sebut je nama Francis Light, kamu boleh cerita macam-macam. Sebut je Stanford Raffles, kamu boleh cerita macam-macam. Sebut je James Brooke, kamu boleh cerita macam-macam. Kamu sebut je Dor Said, kamu boleh cerita macam-macam. Itulah dia, cerita itu adalah huraian. Itu cara dia. Sebab tu keywords, ya. Keywords itu kita kata sebagai kunci kepada pengetahuan kamu tentang perkara itu. Sebab tu cikgu buat kat sini, okey, iaitu berkaitan dengan, kalau kamu lihat, cikgu letakkan tipu muslihat Francis Light. Sebab Francis Light itu akan membuka cerita apa yang Francis Light dah buat, iaitu kaedah tipu muslihat. Dia macam tu. Dia macam tu. Baik. Wan Damia, kaedah ugutan untuk menguasai negara kita. Namun digunakan oleh James Brooke, contohnya James Brooke pergi Raja Muda Hashim. Okey, bagus. Nanti juga menggunakan strategi perjanjian. Jadi, bagus. Sekali strategi serangan fizikal, bagus. Okey, baik. Wan Damia, bagus. Full mark untuk kamu, Wan Damia. Okey, baik. So, cikgu perhatikan ramai rata-rata di antara kamu yang boleh menjawab soalan ini. Bagus. Inilah kaedah dia. Kalau kamu amalkan kaedah ini, insya-Allah boleh jawab markah penuh untuk bahagian C. Baik. Kita akan pergi kepada sekali. Rahman baru buat menguasai negeri Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan. Bagus. Tambahan markah kat situ. Alright. Kita lihat soalan yang C. Soalan C, kebat. Soalan kebat sebenarnya adalah soalan yang kamu perlu untuk apa? Untuk buat berdasarkan pemahaman kamu. Pemahaman kamu tentang sesuatu topik. Ini memang orang kata apa? Kehendak soalan lah sebenarnya. Sebab itu jadi macam ni. Baik. Tak apa. Kita buat. Kita dah buat dia punya sketch tadi. Jadi kita akan cuba untuk menjawab soalan. Sebagai seorang pemimpin negara, apakah langkah-langkah yang dapat anda lakukan bagi menghadapi strategi British? Baik. Kamu kena mulakan dengan ayat sebagai seorang pemimpin negara. Kamu kena buat ayat macam tu. Sebagai seorang pemimpin negara. Pemimpin negara. Saya akan. Dan sambung. Sebagai seorang pemimpin negara, saya akan tidak membuat sebarang perjanjian dengan British. Rasa boleh tapi macam rugi. Sebab British juga adalah salah satu daripada pengeksport. Pengeksport dan pengimport bahan mentah kita. So kita dapat keuntungan banyak. So rugilah. So apa sebenarnya yang lebih baik cikgu? Begini. Sebagai seorang pemimpin negara, kita ambil lagi tidak membuat sebarang perjanjian dengan British. Kita buat juga, tetapi kita lebih berhati-hati.
Itu paling penting. Kita tak kisah buat perjanjian dengan apa pun. Tetapi lebih berhati-hati supaya tidak melibatkan penjajahan terhadap negara kita. Kan. Buat perjanjian tu boleh tapi kena berhati-hati. Supaya tidak tertipu. Jadi kita boleh masukkan sebagai seorang pemimpin negara, saya akan lebih berhati-hati. Berhati-hati ketika menandatangani sebarang perjanjian. Sebarang perjanjian dengan kuasa luar. Dengan British. Kita ambil sebab dengan British kan. Saya akan lebih berhati-hati ketika menandatangani sebarang perjanjian dengan British. Baik. Saya akan memastikan. Kamu boleh buat huraian Saya akan memastikan perjanjian itu tidak melibatkan penjajahan ke atas ataupun terhadap negara kita. So, di sini kalau kita lihat, lebih berhati-hati ketika menandatangani sebarang perjanjian British. Saya akan memastikan perjanjian itu tidak melibatkan penjajahan terhadap negara kita. Itu 2 markah. 2 markah cukup. Tapi soalan nak bagi 4 markah. Jadi kena tambah lagi. Kena tambah lagi. Okey. So kita sambung kat bawah. Selain itu, saya akan, kita ambil poin yang kedua, menggubal undang-undang. Menggubal undang-undang bagi menghalang campur tangan British. Campur tangan British di negara kita. Di negara kita. Contoh undang-undang. Kadang-kadang kita beri fakta, tak bagi huraian. Kita beri fakta dan terus kita bagi contoh. Contohnya, contohnya kita kata sebagai undang-undang tubuh. Undang-undang tubuh Terengganu. Dan undang-undang tubuh undang-undang tubuh kerajaan Johor. Digubal bagi menghalang campur tangan ini. Campur tangan British di negeri-negeri tersebut. Cukup. Yes. Bila kita dah dapat 4 markah tu, dah boleh buat 4 poin, cukuplah tu. Selain itu, saya akan menggubal undang-undang bagi menghalang campur tangan British negara kita. Contohnya, undang-undang tubuh Terengganu dan undang-undang tubuh kerajaan Johor digubal bagi menghalang campur tangan British di negeri-negeri tersebut. So, dah ada 4. Cukuplah. Nampak tak? Nampak tak betul-betul soalan, iaitu betul soalan fakta, dan juga soalan-soalan kebat. Ini soalan kebat. Baik. Mampu bertahan lagi ataupun dah tak larat? Mampu bertahan lagi ataupun dah tak larat? Nak tanya dulu. Kan?